rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum. Salam ceria. Selamat pagi. Selamat menonton Borak Kopitiam. Yes. Alhamdulillah kami kembali untuk bersama dengan anda di hujung minggu hari Sabtu hari ini. Ya. Alhamdulillah, bagaimana puasa Daya? Oh, Alhamdulillah. So far, so good. Cewa. So far, sebab kita rasa macam, hari tu bukan baru hari pertama kita puasa. Tiba-tiba ni tuntang-tuntang dekat seminggu dah. Ya, dah hari yang ke-7 ni. Jadi kita harapkan untuk anda semua tak ada lagi yang terlepas sahur pagi tadi. Ya. Kan sebab kita dah biasa dan mungkin juga ada di antara anda yang awal-awal pagi ni bangun dah ada misi untuk nak bersihkan rumah, ya, ataupun misi untuk nak mencari baju raya. Betul, sebab saya nampak, saya tak tahu macam untuk penonton di rumah dah ramai pun yang dah mula keluar dan mencari, katanya tak naklah nanti last minute tak sempat nak cari saiz baju anak. Betul. Tak matching dengan mak ayah. Saya tak tahu Muaz dah ready dah ke? Saya belum ready lagi. Tapi ada orang kata baju tu nanti dia nak readykan badan dia dulu. Nak readykan penampilan dia dulu Raya, kan? Kalau penampilan ni saya rasa penonton boleh ambil Muaz sebagai contoh. Saya tengok dia daripada 15 tahun lepas macam inilah rupanya. Alamak. Muaz, tak serius ni. Awak ni sebenarnya apa ni? Apa rahsia awak ni? Rahsia dia kejap lagi saya akan kongsikan. Aduh. Sebab kalau kita tengok setiap pagi ada orang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Bersenam, dan sekarang ni pun waktu bulan puasa pun kita tak boleh skip senam sebab betul, ada beberapa kita boleh kita boleh bersenam selepas bersahur, sebelum berbuka dan juga selepas berbuka. Dan selepas moreh orang lewat sikit kan. Tapi sebenarnya itu semua saya dengan Muaz memang minatlah topik ni. Jadi itu kejap lagi kita akan cerita apa yang kita bakal bincangkan hari ini. Tapi sebelum tu kita nak kongsi dululah macam mana update COVID. Betul. Di Malaysia. Ini angkanya 11,994 kes baru yang telah pun dilaporkan. Memang kalau kita tengok beberapa hari ini begitulah, 10,000, 12,000 turun balik kepada 11,000. Jadi sila patuhi SOP yang telah pun ditetapkan dalam kemeriahan kita. Pelbagai SOP yang telah pun dilonggarkan ni, berhati-hati. Betul. Lagi-lagi sekarang saya nampak semua orang seronok pergi bazar kan. Bazar Ramadan kena jaga juga. Betul. Walaupun kita seronok nak beli kuih. Okey, dan seterusnya kita nak tengok cuaca sebab mungkin anda nak berancang perjalanan. Ada yang nak balik kampung. Betul. Nak buka bersama dengan keluarga. Ini minggu yang pertama ni Daya. Diorang kata betul-betul enjoy nak balik bersama keluarga lelaki dia. Betul. Okey, apa kata kita tengok cuaca? Di Kuala Lumpur, ribut petir dijangkakan. Betul, juga di Selangor dijangkakan hujan. Dan seterusnya kita nak beralih ke Ipoh, juga dijangkakan keadaan yang sama, hujan. Okey, Georgetown pun ribut petir. Nampak setakat ni semua macam hujan dan ribut petir, sama juga seperti Alustar. Betul, dan seterusnya kita nak ke Arau, juga dijangkakan sama, ribut petir. Manakala untuk anda yang berada di Kota Baru juga dijangkakan ribut petir pada hari ini. Lepas tu kita pergi, ni orang rumah Muaz punya kampung lah ni, Kuala Terengganu, dijangka ribut petir juga. Kuantan pun sama. Nak balik ke arah sana tu elok-elok sikit. Johor Bahru, ini Alhamdulillah ada cerita cerah. Okey, dan seterusnya kita nak beralih ke Melaka, juga dijangkakan hujan. Manakala untuk anda yang berada di Seremban, ramalannya juga hujan. Di Kuching, Sarawak, ribut petir juga disangkakan. Okey. Dan Kota Kinabalu pun ribut petir juga. Jadi sebenarnya kami ni berkongsi, ini adalah ramalan cuaca. Bila kita bagi ramalan cuaca ni maksudnya orang kata kita standby mood. Betul. Kita ready. Kalau ada yang nak basuh baju tu, dah boleh fikirlah macam, kejap lagi ni dia cari matahari ke tak? Kalau tak, angkat baliklah baju ke dalam. Selalunya dia jangan fikir sangat Daya. Bila kita fikir hujan ataupun tak, sebab tu baju kita tu bertimbun kan. Jadi sekarang ni pagi-pagi ada basuh sambil menonton bersama dengan kami. Sebab hari ni kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai diet Ramadan. Wow, Ramadan tiba. Tak, bukan apa Mas. Saya seronok bercakap pasal diet Ramadan ni. Sebab selalunya persoalan semua orang. Okey. Puasa ni, inilah waktu kita untuk kurangkan berat badan. Betul tak? Dah tahun keberapa dah tu nak turun masa bulan puasa, tak jadi-jadi juga. Ini adalah orang kata dilema. Kebanyakan orang. Ada orang kata waktu puasa Alhamdulillah saya dapat turunkan berat badan. Tetapi tidak terlalu lama. Raya kedua dan ketiga naik semula. Jadi oleh kerana itu kita nak bawakan untuk anda diet Ramadan ini, menu makanannya kena betul. Dan macam Daya sendiri, ada tak bulan Ramadan ni mengamalkan menu-menu sihat? Okey, sejujurnya sebenarnya saya sambung je daripada apa yang saya buat. Okey, bagi saya bulan puasa ni memang bulan yang terbaik. Betul. Untuk kita grab, bukan grab pahala sahaja, tapi untuk kita sama-sama sihatkan tubuh badan. Sebab satu hari tu kini badan kita sihat sebab kita kan membuang toksin dan sebagainya. Di cleansing lah kata bulan puasa. Jadi kalau Daya makan sahaja apa yang Daya nak.
Daya tiada pantang larang. Sebab Daya ada coach Daya bagi tahu. Daya tiada makanan yang orang kata bad food. Semua makanan okey sahaja. Tapi berapa banyak yang kita makan. Jadi soalan Muaz tu, Daya sebenarnya jaga portion sahaja. Maksudnya masih ada karbohidrat, kita ada protein dan sebagainya, tetapi kita tahulah apa suku-suku separuh. Suku-suku separuh, betul. Macam tu. Jadi sederhana. Muaz macam mana? Saya pun lebih kurang sama juga. Tak tahulah untuk kali ni berbuka puasa tu dia tak rasa macam nak makan seperti dulu lah. Maksudnya semua menu yang ada tu kita makan. Sekarang ni lebih kita ambil sikit, lepas tu maghrib dulu, lepas tu barulah makan balik kan. Dan saya rasa sahur pun lebih kurang perkara yang sama saya lakukan. Maintain je lah. Tak adalah betul-betul kita tengok menu yang ada. Cuma sekarang ni ada orang kata kalau kita nak bertahan lama, ambil kurma untuk sahur. Betul? Lepas tu ambil oats. Dan paling terbaru juga saya ada baru jumpa dengan orang kata, siapa kata yang ambil madu? Ambil madu ni juga boleh menahan lapar you sampailah sampai petang nanti. Bila Muaz cakap macam tu kan, itu semua makanan sunnah sebenarnya. Memang sangat baguslah. Berkhasiat. Tapi kan, kita nak tahu juga pendapat anda. Apa kata yang mungkin di rumah ataupun tengok kami di Facebook Live tu, komen-komen sikit bagi tahu mungkin ada tips-tips diet Ramadan ni macam mana? Share dengan kita. Okey, dan kejap lagi kita akan kembali dengan pelbagai cerita yang akan kami bawakan untuk anda. Kalau yang minat dengan kurma, kejap lagi. Special ni? Betul. Jumpa lepas ni. Borak Kopitiam. Untuk anda yang bersama dengan kami bangun pagi hari ini, alhamdulillah kita hargai waktu yang ada ni kan. Walaupun dalam bulan puasa ni jangan kita jadikan dia sebagai satu alasan untuk malas nak pergi kerja, malas nak bersihkan rumah, malas nak senyum. Malas nak senyum, betul? Betul. Saya perasan kadang-kadang bulan puasa ni kita faham, kita pun puasa. Tak maksudnya tenaga tu tak berapa tinggi kan. Macam kurang bercakap faham lagi lah, simpan tenaga, tapi senyumlah sikit. Senyum tu kan sunnah. Betul tak Muaz? Ceria-ceria walaupun tak larat. Senyum tu tak larat. Janganlah macam tu. Kita kena ambil contoh macam kanak-kanak. Kanak-kanak bila dia berpuasa, nampak tak macam dia puasa? Betul. Tak sangat kan? Dengan main dia, dengan senyum, dengan sonok dia, energi dia ada kat situ. Kena ceria-ceria lah kiranya. Macam Muaz saya tengok. Muaz kan ada anak kecil kan? Puasa tak diorang? Diorang puasa, alhamdulillah. Okey, Muaz ada ajar macam anak-anak makan kurma, sahur, berbuka ke, ada tak? Betul, ada. Bawa, bagi makan, cuba kan. Mungkin masa mula-mula tu dia tak nak lah. Tapi lama-kelamaan kita bagi dan sekarang ni ada macam-macam jenis kurma yang ada. Dan membuatkan kanak-kanak ni lebih suka. Dan bersama dengan kami sekarang ni kita ada Ustaz Abdul Salim Abdul Wahab. Dan pastinya akan bercerita mengenai kurma-kurma yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni dia datang tu jauh tu. Jauh. Perlis datang tu. Daripada Perlis sana. Datang sini lah. Datang sini. Semata-mata nak share tentang kurma. Alhamdulillah. Semua pada pagi ni insya-Allah. Special kan dekat Borak Kopitiam kan? Itulah saya dengan Muaz borak-borak cerita pasal kurma bagi anak makan, belajar sebagainya. Tapi kami ni taklah tahu sangat jenis-jenis kurma yang banyak dekat luar sana. Betul. Mungkin kita beli tunjuk Ustaz. Betul. Ataupun tunggu orang bagi. Sekarang banyak orang bagi Ustaz. Jadi kalau kita tengok sebenarnya jenis-jenis kurma yang ada, kita tahu ada banyak, tapi di Malaysia ni macam mana? Yang popular, yang ramai, banyak demand. Sebenarnya kan kurma ni ada orang kata lebih daripada 1000 jenis. 1000 nama di seluruh dunia. Tapi yang masuk di Malaysia kebanyakannya kalau kita tengok ni ada daripada 4 buah negara besar lah. Yang paling banyak sekali daripada Saudi. Arab Saudi ni biasanya daripada Madinah sendiri, memang pusat di mana daripada zaman Nabi sendiri pun, bahkan sebelum tu lagi pun memang ditanam dengan kurma yang banyak. Okey, kalau kita tengok daripada Saudi ni kita ada kurma, contoh yang paling masyhur sekali kurma ajwa. Ini saya kenal Ustaz. Nama ni memang famous. Kurma ajwa. Tapi ada orang silap, orang panggil kurma najwa. Bukan najwa, ajwa silap orang. Okey, ini ajwa, kurma dia kalau kita tengok warna hitam. Okey, kurma dia warna hitam dan dia rasa manis. Ini yang orang panggil juga sebagai kurma Nabi. Dan Nabi SAW sendiri pun memang suka dengan kurma ni. Kemudian dia ada khasiat yang tersendiri, mungkin saya boleh ceritakan nanti. Boleh. Okey, kemudian kita juga daripada Saudi yang famous juga kita ada kurma Sofawi. Sofawi ni dia warna dia agak purple gelap lah. Okey, ni Sofawi. Kemudian kita juga ada di sini kurma sukari. Sukari ni dia ada 2 jenis. Satu dia ada yang jenis basah, satu jenis kering. Biasanya sukari ni mereka hidang untuk
sufrah berbuka di Masjid Nabawi. Baik. Memang sedap, subhanallah. Memang Warna sedap. pun lain ya Ustaz? Warna pun lain. Okey, dan masing-masing ada khasiat tersendiri. Daripada Saudi juga, kalau nak cerita semua banyak, tapi saya ambil yang famous dulu. Ya, boleh. Kita ada ambar. Ambar ni buah dia besar-besar. Oh, tunjuk sikit. Lain pula. Macam-macam. Ini kalau sebiji pun dah kenyang sebenarnya sebab besar. Ustaz mungkin boleh tunjuk ke di kamera. Ini kurma ambar. Ini ambar ya. Ambar. Baik, ambar. Kemudian kita juga ada kurma majdul. Ada orang panggil mekjul. Okey, dan mekjul ni pun ada yang kering, ada yang basah juga. Baik. Ini pun besar-besar. Okey. Okey. Jadi ini antara kurma-kurma yang cukup ini famous. yang kita... Tapi saya rasa kat Malaysia ni paling famous Ajwa lah. Ajwa yang paling Pergi famous. mana-mana pun kalau di pack pun itulah dia kan. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita tengok khasiat kurma ni Ustaz, ada orang kata bila ambil pagi ataupun berbuka ambil satu pun dia boleh tahan energi dia tu sepanjang hari. Subhanallah. Kalau kita tengok daripada sirah kan, kenapa Nabi SAW buka puasa dengan kurma? Sedangkan pada zaman tu boleh je Nabi nak buka dengan buah temikai. Ya. Kan, nak buka buah aprikot ke. Tapi kenapa Nabi sebut Nabi buka puasa dengan kurma? Dan kadang-kadang Nabi kalau tak ada kurma Nabi minum air. Tapi nak bagi tahu di sini Nabi buka puasa dengan kurma. Sebab apa? Kemudian Nabi juga ada sebut dalam hadis Abu Daud, sebaik-baik sahur kita juga kurma. Macam apa Muaz sebut tadi kan. Kenapa? Sebab kurma ni sumber tenaga yang sangat powerful. Dia bagi kita tenaga. Bila kita buka puasa saja, kalau kita makan nasi, badan kita nak proses nasi tu mungkin ambil 4 jam, 5 jam baru jadi tenaga. Tapi kurma ni kita makan setengah jam terus dia jadi tenaga. That's why malam tu kita boleh solat tarawih. Kita boleh buat macam-macam tanpa rasa letih. Sama juga waktu sahur kita ambil kurma, kita boleh tahan berpuasa sepanjang hari. Subhanallah. Jadi khasiat dia salah satu yang besar adalah dia bekalkan sumber tenaga untuk kita. Baik, betul. So, saya banyaklah dengar orang cakap kan, makan 3 biji je kan. Betul, 3 biji je. Betul, air suam. Ya. Alhamdulillah orang kata memang boleh tahan. Tapi Ustaz, kita nak tanya pendapat Ustaz lah kan. Macam sekarang, ramai orang yang dia kreatif Ustaz. Dia buat macam-macam resipi. Betul. Kan ada yang obok oat lah, masukkan kurma, ada blend dengan susu masuk sekali. Milkshake lah. Apa pendapat Ustaz tentang macam trend sekarang kan? Betul. Yang penting makanlah apa saja resipi, yang penting sumber dia adalah kurma. Kalau di negara-negara luar kita tengok macam mana kita panggil pie pun dia buat daripada kurma. Kek yang macam secret recipe tu pun daripada kurma. Most of the healthy food yang diorang makan adalah yang daripada kurma. Masya Allah. Cuma benda tu dia tak berapa di-apply lagi di Malaysia. Mungkin ke depan nanti kita boleh pelbagai kali. Sekarang ni pun alhamdulillah kita nampak orang dah mula inovasi kan, kurma dengan coklat. Jus kurma kan, susu kurma sekarang ni pun dah banyak di pasaran. Kuih raya Ustaz. Kuih raya. Kuih raya tu dalam tu dia filling dia kurma. Selalunya kan buah coklat. Ya, London kan dia tukar lain sikit lah. Dia tukar dah sekarang ni. Dia jadi elemen kurma. Cheese kuih tak nanas, tak kurma sekarang ni. Ya, betul Ustaz. Jadi itu makan okey Daya. Maksudnya tak adalah kita risau sangat pasal diet sebab kita tahu dari kualiti kesihatan yang ada di situ. Tapi Ustaz, kalau kita tengok bagaimana kita nak tahu kurma-kurma yang dari yang manis sampailah yang pertengahan. Sebab ada juga antara kita tak suka manis sangat. Betul. Kan? Betul. Kurma yang manis adalah kurma yang dimakan dengan Muaz dan Dayah. Lama Ustaz main pick up line ni. Begat dia Ustaz, begat. Allah Akbar. Kurma yang manis, kurma sukari. Sukari. Nama dia pun sukari ni perkataan sukar bahasa Arab, maksudnya gula. Okey. Memang manis kurma. Ustaz boleh tunjuk Ustaz? Saya tunjuk tak boleh rasa. Kita tunjuk saja. Yang ini adalah kurma sukari yang basah kurma sukari dan juga kering. Kalau yang paling manis. Itu biasanya yang paling manis sebab nama dia pun sukar gula. Yang kurang manis bagi saya lah, lain orang lain pandangan. Tapi biasa saya makan yang ni. Ni dipanggil Wadi Jadi. Kurma ni daripada Mesir. Dia just nice, dia tak manis sangat tapi sedap. Sebab kurma ni kalau kita nak cari yang memang tak manis, tak ada. Semua yang manis. Cuma yang kurang manis saja. Tengok dari segi kualitinya tu. Awak kita tak boleh rasa sekarang. Tapi awak pernah apa nama dia tadi Ustaz? Kurma Wadi Jadi Mesir. Wadi Jadi Mesir. Saya kalau Daya tanya pernah makan ke tak, saya selama ni makan kurma saya tak tahu jenis pun. Tak jauh lagi. Kita makan. So kita dah tak tahu bila Ustaz cerita tu, rupanya ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Dari segi kualiti Ustaz, sebab kita tahulah bila diimport, bila dibawa ke negara kita, bagaimana nak jaga kualiti dia tu. Sebab sekarang ni bila lambakan kurma yang ada, saya sampai dah tak tahu dah mana satu yang bagus, mana satu yang biasa-biasa Ustaz. Dan juga lagi satu, satu saya risau. Ada expiry date ke? Takut juga dah lama kan? Betul. Sebenarnya kurma ni bila dia dah kering, dijemur sampai kering, yang kita tengok di depan ni disimpan dalam cold room.
korum yang mana suhu dia ni di bawah negatif lah. Dan disimpan boleh tahan bertahun-tahun. Okey, boleh tahan 5 tahun, 6 tahun, tak rosak sebab dia dalam korum. Baik. Tapi kalau dia belum kering, terdedah di luar, boleh cepat rosak. Itu kalau yang basah. Tapi kalau yang kering macam ni pun, kalau kita biar di luar sebulan, 2 bulan pun dah datang macam bubuk. Dia tak tahan. Kita boleh tengok kualiti kurma baru atau lama daripada kulit dia. Kalau kulit dia dah start merekah, warna pun dah berubah daripada warna asal kurma tu, maksudnya kurma itu dah kurang kualiti dia. Boleh jadi diletakkan di luar terlalu lama. Kita letak dalam fridge boleh lah? Kalau letak dalam fridge, setiap jenis kurma pun ada suhu yang berbeza sebenarnya. Contoh macam kita ada di depan ni kurma yang kurma basah, kita kata kurma rutop. Yang ni memang kena letak freezer yang suhu dia berbelas-belas darjah bawah. Okey, tapi kalau yang ni memadai dengan kita letak dalam peti ais biasa, suhu biasa. Yang penting kena letak dalam freezer. Letak dalam freezer lah. Tahan tu lebih lama lah kiranya. Betul. Kan Ustaz, lagi satu saya tengok macam sekarang lah kan, bila orang cakap, oh sedap kurma ajwa, kurma ajwa. Dia ada pula tulis kurma ajwa premium. Kurma ajwa macam tak ada premium. Jadi macam mana kita nak kita makan yang tak ada premium tu rasa bersalah, Ustaz. Rasa biasa-biasa sangat. Saya tak ada premium. Cuba cerita sikit dekat penonton sama juga, Ustaz. Baik, sebenarnya di Madinah ni dia ada banyak kawasan tanaman kurma ajwa. Jadi ada yang berdekatan dengan Masjid Quba, satu kebun tu nama dia kurma Aliyah, kebun Aliyah. Di situ ditanam kurma Aliyah. Biasa kalau kita dengar kurma ajwa Aliyah, itu yang the highest lah. Highest grade. Tapi dia sebenarnya berbeza juga. Kurma ajwa tu pun kalau disaring memang kita dapat tengok kualiti ajwa tu berbeza, yang ditanam dalam tanah haram, di luar tanah haram pun berbeza-beza juga. Baik, ini Ustaz, ini kedai Ustaz di Madinah? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Berjaya buka kedai anak Malaysia kita berhampiran dengan Masjid Nabawi, alhamdulillah. Ni lebih dipercayai lah sebab Ustaz dah base kat sana. Memang kita punya tagline pun diberkati, dipercayai. Kebetulan. Insya-Allah. Dia kata kebetulan dia. Kebetulan. Itu dia. Nampak ni antara jenis-jenis yang ada. Yang jenis kurma muda kita panggil. Rasa dia rangup, manis. Ustaz, ada tak kat sana macam diberi kesempatan untuk kita ambil buah kurma, petik kurma ke apa semua? Ada ke pakej-pakej begitu ataupun kita datang melawat saja? Ya, sebenarnya ada. Sebenarnya ada tapi kena datang pada musim kurma tu berputik. Jadi ladang-ladang kurma ni kita boleh tengok di ladang kurma tu bergantung-gantung. Dia berbondong-bondong, kita kata dekat atas. Kita boleh ada pengalaman untuk kait rasa yang berputik tu. Yalah, sebab bila buat macam tu betul juga ya. Sebab selama ni lah saya pergi, saya tak pernah lagi pergi tengok apa, maksudnya makan je tahu pergi ke dia punya tempat menjual kan. Sebab kalau contohlah dia macam di Australia ada petik cherry, petik strawberry kan. So menarik juga. Dan Ustaz, bila Ustaz cakap tadi tentang ajwa Aliyah kan, baru saya tahu rupanya. Sebab saya ingatkan ajwa ni sama je semua. Oh, berbeza. Sebenarnya berbeza. Berbeza ya. Okey, kalau Ustaz boleh sarankan lah dekat penonton dengan kami lah. Kiranya kurma daripada top 1, 2, 3. Cuba cerita Ustaz, kurma yang mana? Baik, top 1 of course Aliyah. Okey. Top 2 adalah kurma muda yang ada di depan kita ni. Saya sangat recommended. Tahun ni adalah tahun pertama kita bawa masuk yang lagi 2 jenis. Yang baru ni dia rasa sangat manis macam kita makan caramel. Memang macam makan aiskrim. Yang mana yang demam kita bagi try pun berselera makan. Sebab sedap. Dan 2 lagi ni kurma balah, dia rasa kelak-kelak manis. Itu yang kena try lah. Saya kata kena try sebelum meninggal. Sebab Masya Allah nikmat Allah bagi ni sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga ni sebenarnya semua jenis kurma kena try. Yelah, sekarang baru tahu kamu banyak kan? Betul. Jadi bila kita nak beli ataupun nak berikan kepada orang, nanti kita dah tahu dah ada sedikit-sedikit ilmu ni supaya kita jangan ditipu. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni Ustaz, ada orang bertanya juga, orang cuba mencari adakah kita boleh tanam pokok-pokok kurma ni. Inovasi ni sebab tak ada orang buat lagi. Kalau siapa yang buat, kalau jadi dia kaya. Betul. Kan? Ya, sebenarnya memang dah ada usaha dan sebenarnya kalau tak salah saya tahun lepas dah ada pokok kurma yang berbuah di Kelantan. Sebenarnya dah ada usaha, Jabatan Pertanian kita dah pernah hantar satu tim untuk buat research pergi ke utara Thailand dekat dengan Chiang Mai untuk bawa balik sebab di sana memang tanam jadi berbuah banyak. Cuma dia ada satu isu besar. Isu besar dia adalah bila bawa balik ke Malaysia, dia akan ada satu penyakit haiwan perosak kumbang. Kumbang mewah.
bahayanya sebab dia jenis palm tree yang mana kumbang ini boleh merosakkan juga tanaman macam kelapa sawit. So kalau bawa masuk benda tu takut merebaknya kumbang tadi ni boleh rosakkan industri kelapa sawit tu. So still on research benda ni. Mungkin next time kalau ada jumpa solution dia mungkin ditanam juga di Malaysia. Baik, ini kira update terbaru. Kami pun sama-sama juga baru tahu tentang dia research dan apa efek dia. Semoga kita dapatlah solusi, insya-Allah. Kalau dapat tu harga akan murah sikitlah kot Ustaz sebab tanam kat Malaysia kalau jadilah. Saya rasa makin mahal sebab rare. Susah dapat tu. Oh, betul-betul. Okey, jadi harum manis perlis. Jadi ala-ala dah Ustaz cakap tu kan, macam mana kalau kita nak dapatkan kurma ni Ustaz? Ada media sosial yang boleh kita pergi? Jika berhajat untuk dapatkan kurma-kurma daripada saudara Tanah Suci Ansori ini, boleh dapatkan daripada kita ada ejen di seluruh Malaysia. Kita juga ada dropship dan juga ataupun nak beli secara online kita ada di website kita www.ansori.com ansoriy.com. InsyaAllah boleh beli secara online di sana. Baik Ustaz, terima kasih banyak sebab sudi kongsi dengan kami. So lepas ni kapal boleh terus ke? Ya, insyaAllah akan terus balik ke Perlis. Terima kasihlah. Hati-hati berjalan. Ya, terima kasih juga atas peluang dapat share banyak ilmu pagi ni. Betul, nanti lepas ni saya pula akan share dengan orang. Saya ingat Dayah, kalau jumpa orang nak beli kurma, ni saya nak bagi tahu macam penjual kurma pula. Betul. Ustaz sebelum balik Perlis tu kami nak tunjuk ada satu BT untuk Ustaz ni. Okey, baik. Jom Trivia. Kita saksikan. Perbezaan garisan lintang dan bujur bagi setiap negara menyebabkan sesebuah negara itu mengalami tempoh berpuasa yang berlainan antara satu sama lain. Umat Islam yang menetap di hemisfera utara akan berpuasa lebih lama berbanding mereka yang tinggal di negara yang hampir dengan garisan kutub selatan. Jadi, mari kita kenali 10 bandar di mana penduduknya perlu menjalani ibadah puasa terpanjang dan paling pendek di dunia. 5 bandar tempoh berpuasa paling panjang. Murmansk, Rusia, berpuasa selama 21 jam 41 minit. Bandar yang terletak di barat laut Rusia ini adalah ibu negeri di wilayah Murmansk. Waktu bersahur bagi umat Islam di sini sekitar jam 1.22 pagi dan mereka berbuka puasa pada jam 11.13 malam. Luleå, Sweden, berpuasa selama 20 jam 20 minit. Luleå adalah bandar terbesar dan terletak di utara Sweden serta sangat hampir dengan garisan Arktik. Waktu bersahur di Luleå sekitar jam 1.31 pagi dan berbuka puasa pada jam 9.51 malam. Reykjavik Island berpuasa selama 19 jam 57 minit. Reykjavik adalah ibu negara Iceland dan bandar paling utara di dunia. Waktu bersahur bagi umat Islam adalah sekitar jam 2.33 pagi dan berbuka pada jam 10.34 malam. Fairbanks, Alaska, berpuasa selama 19 jam 47 minit. Fairbanks adalah bandar terbesar dalam wilayah Alaska, Amerika Syarikat. Umat Islam di Fairbanks bersahur pada jam 3.10 pagi dan berbuka pada jam 11.03 malam. Namun, Pusat Komuniti Islam Anchorage di Alaska menasihatkan umat Islam untuk mengikuti waktu berbuka puasa di Mekah selepas perundingan ulama. Oslo, Norway berpuasa selama 19 jam 6 minit. Oslo, ibu negeri dan kota terbesar di Norway dan bandar ketiga terbesar di negara-negara Skandinavia. Umat Islam di Oslo bersahur pada jam 2.37 pagi dan berbuka pada jam 9.46 malam. 5 bandar tempoh berpuasa terpendek. Dar es Salaam, Tanzania, berpuasa selama 13 jam 4 minit. Tempoh berpuasa umat Islam di Dar es Salaam hampir sama umat Islam di Malaysia, iaitu sekitar 13 jam. Bersahur sekitar jam 5.11 pagi dan berbuka puasa pada jam 6.15 petang. Rio de Janeiro, Brazil, berpuasa selama 12 jam 23 minit. Penduduk agama Islam di bandar ini bersahur pada jam 4.59 pagi dan berbuka pada jam 5.21 minit petang. Santiago, Chile, berpuasa selama 11 jam 54 minit. Muslim di Santiago akan bersahur sekitar jam 5.59 pagi dan berbuka pada jam 5.53 petang. Cape Town, Afrika Selatan, berpuasa selama 11 jam 53 minit. Cape Town, bandar tertua di Afrika Selatan. Umat Islam di sini akan bersahur pada jam 6.03 pagi, manakala akan berbuka pada jam 5.55 petang.
Ushuaia, Argentina. Berpuasa selama 10 jam 37 minit, Ushuaia dikenali sebagai bandar paling selatan di dunia. Waktu bersahur bagi umat Islam di bandar ini sekitar jam 7.08 pagi dan berbuka pula pada jam 5.43 petang. Jadi ini antara info waktu berpuasa seluruh dunia. Yes, itu dia waktu berpuasa yang lama. Jadi masa pengalaman Dayah dulu, masa kat Australia berapa lama Dayah? Ingat lagi tak? Sejujurnya saya tak ingat untuk berapa jam tetapi memang cepat sebenarnya rasa buka. Pukul 5 lebih macam tu saya dah buka dah, Mas. Yeah. Jadi waktu tu saya ingat lagi orang Malaysia kat sana lah cakap, kalau nak ganti puasa semua inilah tempat terbaik. Ganti-ganti sebab waktu tak lama waktu untuk kita tu. Tapi saya memang sangat-sangat respect kepada mereka yang berpuasa sampai berapa? Kan ada 16 jam, 20 jam. Masya Allah, hebat. Ganjaran tinggi tu. Betul. Jadi oleh kerana itu hari ini kita nak bawakan untuk anda kan, kalau ada yang nak buat menu-menu makanan, diet-diet Ramadan ni macam mana caranya? Ini yang depan kita ni. Dengan bahan-bahan ini je kita dah boleh memberikan tenaga sepanjang hari. Betul. Cerita pasal sahur makan apa? Kita bawakan seseorang yang boleh cerita kita menu sahur yang berkhasiat. Kita nak jemput Puan Intan. Dijemput masuk Puan Intan. Selamat datang. Terima kasih, Dayah. Ya. Okey. Puan Intan, kalau kita tengok menu-menu yang ada ni macam susah. Tak ada nasi. Sahur saya kat sini Puan Intan. Sahur selalunya kita nak nasi lah. Kalau susu ni macam tak boleh tahan lah. Macam mana tu? Itulah terbiasa kan. Orang kita memang nak sahur makan berat. Betul. Tak nasi, mi. Orang kita tu paling dekat. Tapi hari ni saya nak tunjukkanlah satu resepi yang kita boleh amalkan. InsyaAllah boleh tahan lah. Tak adalah lapar buat kata Muaz. Ya, kalau macam Puan Intan sendirilah. Puan Intan memang sahur makan apa? Saya campur-campur. Campur-campur lah. Tapi ini kiranya nak tunjuk. Bolehlah pelbagaikan. Ya, kadang-kadang tak lalu juga kan. Saya bagi. Okey, Puan Intan nak tunjuk apa dekat kami hari ini? Okey, hari ini kita nak tunjukkan satu resepi yang ini saya dah siapkan. Ini overnight oat. Biasanya orang makan overnight oat ni manisan Okay. Ada buah-buahan, ke kacang. Tapi hari ini kita nak tunjuk satu overnight oat resepi kepelbagaiannya secara savory. Kita nak sesuaikan dengan cita rasa orang kita. Saya kalau oat ni selalunya beli yang 3 in 1 tu. Yalah sebab nak senang kan. Tapi ini bila nak buat sendiri ni, ni yang saya teruja ni. Bahan-bahan yang kena ada kan. Okey, mungkin Puan Intan boleh kongsi kepada kami apa agaknya menu sahur yang rasa katanya apa savory savory. Okey. So yang bahan utama tentulah oat. Okey. Oat ni ada 3 jenis Okey. Kita ada roll oat, kita ada steel cut, yang ini instant oat. Yang paling bagus steel cut tapi lama nak kena rendam. Jadi kita gunakan instant oat. Saya nak tanya Puan Intan cakap jenis oat tu. Saya selalu tengok orang kata roll oat. Apa roll oat ni sebenarnya? Dia punya tekstur dia lain. Tetapi oat ni memang memberi kita punya dia ada probiotik bagus fiber. Jadi kita lebih kenyanglah. Betul. Oat ni dia selalunya dia akan tahan lama. Ni orang kata saya tak cuba lagi. Saya pun tak nak cuba. Kena cuba. Okey. So kita akan tunjukkan hari ni. Cara-cara dia simple saja. Bahan utama adalah oat, yogurt, susu. Oat, yogurt, susu. Okey, boleh kat rumah tu boleh terus tulis. Oat, yogurt, saya susu. tunjukkan. Okey, kita perlukan. Okey, berapa oat ni scoop? pun berapa scoop juga kan? Setengah cup. Setengah cawan. Setengah cawan, okey. Setengah cawan Alright. Setengah cawan oat. Lepas tu kita masukkan susu ni kita susu fresh milk. Fresh milk. Kalau siapa suka almond milk, siapa nak low fat milk. Susu strawberry boleh ke? Boleh. Nampak tak soalan tu untuk diri saya? Kan? Saya susu coklat macam tu. Susu coklat pun boleh? Boleh. Okey. Ikut cita rasa. Cita rasa. Kita masukkan oat, kita masukkan susu. Okey, seterusnya kita masukkan yogurt. Okey, yogurt ni macam mana kita nak beli yogurt, pemilihan yogurt ni? Okey, yogurt ni kita pastikan yogurt tu yang ada yang kosonglah, tidak berperisa lah. Tidak berperisa lagi sebab kita nak simpan dia dulu kan overnight kan. Okey. Bukan nak makan terus. Okey, baik. Okey. So setengah cup juga. Okey. Setengah cup juga. Kemudian kacau-kacau. 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 So biasanya kalau yang overnight oat biasa yang manisan, kita akan letak buah-buahan. Okey, macam yang ni mungkin boleh tunjuk satu Yang ni saya dah letak
Begitu. Tu buah-buah kita masukkan. Kita letakkan apple, anggur. Baik, okey. Ke kacang, boleh letak ke kacang. Okey. Okey. So ini bila kita letak ni kita boleh campurlah. Okey. Bahan dah asas tadi, letak bahan campuran yang kita nak. Okey, sekarang ni boleh dah topping lah kan kalau macam kita beli topping apa-apa lah. kan. So topping kita nak letak hari ni apa tu? Yang pertama sekali kita letak honey sebab ni yogurt plain kan? Susu pun plain kan? Okey. So kita letak honey. Okey. Letak je satu sudu macam tu. Okey. Okey. Satu sudu dah cukup manis, Aiman? Cukup. Okey, ada yang nak diet katanya tadi. Saya tahu, saya sebut. Ni chia seed. Ya, betul. Chia seed. Okey. Sebut tu mana tapi makannya tidak ke? Makan tidak, ya. Sedap ke chia seed ni, Puan? Kalau makan saja tu tak sedap lah. Confirm tak sedap. Dan Okey. bercerita pasal makanan sihat, Puan kan? Apa sebenarnya ciri-ciri makanan yang sihat untuk sahur ni sebenarnya? Mesti ada apa? Okey. Yang pertama sekali, makanan tu mestilah bersih. Ya. Kan? Berhasiat. Mengikut piramid makanan lah. Lengkaplah fiber, protein, semua kan. Okey, yang ni kita dah caburkan honey dan bahan asas tadi dan chia seed sebab nak diet kan. Nak diet. Dia Muaz bagus mungkin kan? Kalau tak ada chia seed tu diet tak jadi Boleh. Oat memang ada fungsinya yang boleh membuatkan kita rasa kenyang. Okey. Kan? Walaupun bukan bulan Ramadan, kita boleh juga amalkan. Sebab nanti kita kuranglah makan. Betul. Okay? Itu Boleh dia buat punya breakfast. Ni breakfast saja. Kita nak kurangkan makan kita Kurangkan tu. makan. Tak selera kita ni dengan rakyat Malaysia ni memang luar biasa. Betul. Okey, selepas tu kita buat apa, Puan? Okey, so ini saja yang bahan asas. Okey, mungkin sebab nak sesuaikan dengan cita rasa kita tadi. Okey. Kita Lada hitam ke ni? Ini adalah serbuk buah pala, nutmeg. Nutmeg Serbuk buah pala ya. Okey. Nak bagi rasa. Bagi rasa. Okey, kan? okey. Selepas itu kita letak apa tu? Yang ini adalah cinnamon. Bolehkah kita letak black pepper? Pedas lah pula. Pedas. Itulah. Tak jadi pula saya. Terus Tadi jadi baru lain pula pula. kita. Okey. So dah gaul-gaulkan. Okey, mesti perlu diingat ini adalah savory ya. Ya. Savory ni memang ada rasa pedas lah. Okey, so ini bahan yang saya bawa. Saya bawakan juga ini adalah garlic floss. Ginger floss. Saya tadi nak sebut apa tau? Serunding. Betul. Saya pun mau cakap, hebat ni makan oat dengan serunding. Tapi boleh juga saya rasa. Serunding ada. Okey. So, sebab kita nak kepelbagaian tadi kan. So kita boleh yang ni tadi kita dah ni. So kita dah boleh transfer dah. Yang ni topping aja. Okey, jom kita transfer. Okey. Sebab saya tak tahu kalau anda di rumah jenis yang memang prepare juga overnight oat. Saya tahu dengan overnight oat ni sebelum Ramadan pun. Orang kata memang sangat bagus. Betul. Kalau dia tak overnight, dia memang tak jadi oat tu bagus. Macam mana tu, Puan? Okey. Kalau dia tak overnight, dia just singgah-singgah je. Tak adalah namanya overnight. Tak nama overnight kan? Okey, overnight oat paling sedap dimakan memang sejuk-sejuk. Minimum 4 jam dalam peti ais. Yang seeloknya semalaman lah. Okey, macam yang ni kata dah manisan tadi, dah ada buah pun boleh juga kita campur. Dan kita topping lah dengan ni garlic ni, bawang putih ni, garlic ni ginger. Lah, ya? Okey. Siapa yang nak serunding tadi? Boleh juga. Boleh. Okey, so ini adalah kiranya variasi lah kalau anda nak cuba. Okey, kita boleh. Okey. Alright. Yang ni agak menarik. Peria. Okey. Ini saya ingat peria ni bila masa pantang. Peria goreng kan. Masa pantang makan sangat bagus. Dia tak pahit sebenarnya kalau dicampur sebab itulah nak dicampur kan. Kalau makan saja mungkin orang tak suka sangat. Ini betul-betul orang Melayu kita ni. Bila ada peria, bila ada serunding, memang ngam. Okey, so tak masuk durian je. Kita tambahlah serunding. Okey, Puan, kalau cerita pasal makanan yang sihat kan. Macam bila sahur tu, ini satu mangkuk. Okeylah orang kata diet. Tapi kalau 3 mangkuk sedap sangat tu macam mana tu, Puan? Itu dah berlebih-lebihan kan. Tak kena konsep kita. Konsep kita bersederhana. Baik, betul. Okey, yang pentingnya bulan puasa ni kita nak detox kan? Ada waktu untuk detox. Dan bila buka puasa atau masa sahur mesti lengkap makanan kita. Air yang penting. Jadi saya nak kongsi juga. Ini air nabis. Macam Ustaz tadi kata kurma kan. So ini adalah air rendaman kurma. Baik. Elok diminum, menyegarkan, mengingatkan badan. Proses detox lah juga. Okay. Jadi kalau kiranya selepas sahur ke nanti nak buka, kita boleh makan menu yang sama pun boleh juga. Boleh kalau nak. Ini kan macam bubur. Ini tunjuk. Kita tunjuk sikit dekat kamera. Saya tunjuk sikit.
Ada juga telur. Ini adalah contoh kalau nak buat overnight oat. Betul. Tapi yang ada rasa bukannya manis, tetapi ada masin-masinnya, ada serunding, nampak tu? Ada peria goreng. Ada boleh letak telur. Lepas tu boleh masuk juga. Ini paling comel sekali. Nampak ni? Kiranya dia macam kalau ayah-ayah, ni menu dia. Kalau anak-anak mungkin boleh letak benda lain yang lain yang dia suka lah kan. Boleh. Coklat ke apa ke. Yang penting bahan asasnya tadi adalah Oat. Oat, susu dan yogurt. Okey. Mudah je. Oat, susu, yogurt. Dan jenis oat yang puan kata yang paling selalu orang guna tadi, oat apa? Instant oat saja. Senang. Tak payah nak lama-lama. Boleh didapati. Kita dapat pun senang juga kan. Okay. Jadi sekali lagi pun kalau ada yang nak tengok menu-menu yang lain di Instagram puan mungkin ada perkongsiannya. Boleh saja follow saya di mygalo_official. Okey, kami lebih banyak buat review produk-produk vendor lah sebab saya usahawan di situ. Dan kita test lah makanan. Ini semua daripada tim kami lah. Ini idea-idea sebenarnya yang kami nak kongsikan bersama dengan penonton Borak Kopitiam. Jadi adalah idea esok nak sahur apa. Betul. Okey, jadi kan? untuk anda semua terima kasih puan. Terima kasih. Hari ini memang kita hanya tengok saja dan malam nanti mungkin kita akan cuba ataupun hari ini kita cuba. Betul. Kan? Dan kejap lagi kita akan kembali semula dia. Kita nak terus kongsikan untuk anda dalam diet Ramadan ni. Ya, jadi rasa macam nak tips lagi yang best-best, kena stay bersama kami. Okey? Kita jumpa lepas ni. Jap. Kembali bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Okey. So macam mana? Tadi kita dah cerita macam-macam tentang pemakanan yang sihat, apa tu menu sahur yang bagus untuk buat kita rasa kenyang. Pagi tadi sahur ke tidak ni? Sahur atau tidak, yang penting ambil idea daripada kami. Dan sekarang ni Dais nak berkongsi dengan anda tentang slot Samarinda. Nak tahu tak apakah kesudahan di antara Nazril dan juga Adra? Tengok tu. Jangan lupa saksikan Minggu Akhir Samarinda Bila Hati Memilih Dia pada minggu ini daripada hari Isnin hingga Jumaat 10 malam di TV3. Lakonan pun memang mantap. Saya tengok sekejap pun rasa macam wow, sangat-sangat real dan natural. Okey, anda boleh lihat Bila Hati Memilih Dia minggu akhir tau. Penting jangan lepaskan. Selalunya orang tengok mula-mula, ending tu yang terlepas. Jadi anda semua tidak boleh terlepas. Okey, sekarang ni saya rasa macam saya cakap seorang-seorang. Di manakah Muaz? Muaz, di manakah anda? Saya ada di sini dah ya. Oh, tidak jauh. Silakan. Bukan tengah menanam kurma, tidak, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik untuk anda usahawan-usahawan yang hebat di luar sana. Jadi hari ini saya bersama dengan Puan Zalwani Zakapli yang merupakan wakil dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Hari ini kita nak berkongsikan mengenai My Mall. Jadi aplikasi My Mall ni bila diwujudkan pastinya ada objektif. Kenapa diwujudkan Puan? Mungkin boleh Puan kongsikan bersama kami. Okey, thank you. Terima kasih Muaz. Sebagaimana nama kementerian itu itself, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. So tujuan My Mall ni adalah untuk membantu usahawan dan koperasi di Malaysia, especially usahawan mikro, kecil dan sederhana. So My Mall ni diwujudkan supaya usahawan-usahawan ni dapat meluaskan pasaran mereka. Usahawan tempatan, kita bercakap pasal usahawan tempatan, dan My Mall adalah satu platform tempatan untuk membantu usahawan tempatan untuk lebih maju dan berkembang serta macam saya katakan tadi dapat meluaskan pasaran produk mereka. Okey, jadi kalau kita tengok aplikasi ini memudahkan kita untuk akses apa saja. Jadi mungkin ada kelebihan-kelebihan yang ada dalam My Mall ni. Okey, saya tak boleh nak reveal banyak-banyak sebab My Mall ni akan dilancarkan pada hari Selasa nanti oleh Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar. Tapi untuk menimbulkan rasa excited usahawan terhadap My Mall ni, My Mall dibangunkan, kita kena ingat, khusus untuk usahawan. Jadi kita design supaya usahawan yang masuk di dalam My Mall akan dapat segala bantuan ataupun akses kepada apa juga produk yang ditawarkan oleh kerajaan untuk membantu mereka berkembang. Selain daripada itu, kita menggabungkan semua platform-platform yang ada di bawah kementerian supaya dia bernaung di bawah My Mall, dan kita akan mempromosikan produk-produk ini secara bersekali. So you can imagine yang prosesnya itu akan lebih besar, promosinya akan lebih besar, dan dia akan membantu usahawan-usahawan yang berniaga di dalam My Mall. Dia lebih
lebih mudah sebab ada satu platform yang ada dekat situ kan. Dan satu lagi kalau kita lihat bagaimana dari segi nak membezakan aplikasi MyMall ni dengan aplikasi yang lain. Kita risau juga usahawan ni dia memang nak mencari peluang-peluang yang ada. Tapi kalau lambakan yang ada aplikasi ni kan kadang-kadang membuat mereka rasa malaslah. Jadi apa perbezaan yang ketara yang ada kat MyMall? Yang paling ketara adalah dia satu inisiatif kerajaan. Kementerian yang membangunkan usahawan itu sendiri. Jadi kita tahu apa masalah usahawan dan melalui MyMall kita akan bantu usahawan yang berniaga di bawah kita dengan apa cara yang kita mampu. Itu satu yang membezakan antara MyMall dan platform-platform yang lain. Macam saya kata tadi, banyak kelebihan MyMall ni tapi saya tak boleh nak reveal terlampau banyak. Tapi walau bagaimanapun sekiranya usahawan join MyMall, kita harus tahu yang kita akan pastikan dia adalah produk lokal untuk membangunkan usahawan tempatan. Macam antara platform lain, kalau you beli produk, mungkin dia bukan daripada tempatan. Betul. So, objektif kita adalah untuk membantu usahawan tempatan. Banyaklah faedahnya. Okey, Puan, boleh tak review? Mungkin kadang-kadang bila kita nak, contohnya kan usahawan nak mohon geran ke apa semua, adakah dalam aplikasi ini sendiri ada cara-cara semudah sebegitu untuk memohonnya? Okey, sekarang ni isu berkaitan dengan geran pinjaman ni bukan tak ada, tapi orang tak tahu. Betul? Okey, kita ada portal tapi mungkin susah nak cari dekat portal tu, especially banyak maklumat di situ. Jadi di MyMall, because dia spesifik untuk usahawan, kita akan ada senang untuk you nampak di mana apa bantuan yang you perlukan kan, pembiayaan apakah adalah link-link, dan memandangkan ini adalah usaha kementerian dan semua agensi-agensi di bawah kementerian turut terlibat. Jadi mungkin prosesnya lebih mudah berbanding dengan kalau kita melalui nak cari sendiri maklumat di portal biasa dan sebagainya. Jadi sebab dia dah ada kat telefon kita lebih mudah. Jadi Puan, mungkin dari segi kita nak muat turun ni bila, di mana? Okey, ini yang paling menarik kerana aplikasi ini akan dilancarkan pada hari Selasa ini. So nantikan pengumuman daripada KUSKOP berkaitan dengan pelancaran dan berkaitan apa keistimewaan MyMall. Selepas Selasa, MyMall boleh diakses di laman web yang akan kita announce nanti, dan aplikasi itu boleh dimuat turun. Kita proses muat turun aplikasi ini mungkin lambat sikit kan, tapi untuk manage expectation, MyMall ni akan dilaksanakan dalam 4 fasa. Kita lakukan berperingkat. Mula-mula kita integratekan apa yang ada, platform-platform e-dagang yang ada di bawah kementerian. Kemudian kita akan berkembang supaya at the end of the day dia akan menjadi satu super app yang boleh membantu pembangunan usahawan di Malaysia. Betul, itu yang kita mahukan sebab kita yakin usahawan-usahawan kita ni memang dah ada. Jadi dengan bantuan daripada Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan Koperasi ni memudahkan kita lagilah untuk mendapatkan pelbagai panduan yang ada menerusi MyMall. Jadi sekali lagi Puan, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada usahawan-usahawan kita ni? Okey, bila kita announce MyMall, jangan lepaskan peluang to be part of the family, kerana bukan sahaja kita dapat berniaga, tetapi kita akan dapat pelbagai lagi value added services yang akan ditawarkan oleh MyMall yang mungkin tidak akan anda dapat di platform-platform yang lain. Okey, jadi itu dia. Jangan lupa kita pun dah bagi tahu untuk menyaksikan aplikasi pelancarannya yang akan diadakan pada hari Selasa nanti. Ya, betul. Alright, jangan lepaskan peluang ini. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Zawani dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan perkongsian kepada anda usahawan-usahawan semua. Dan bila kita sebut mengenai bulan puasa ni Puan, pastinya juadah berbuka ni merupakan antara tumpuanlah dan juga pilihan. Jadi jom kita ada sesuatu nak dikongsikan untuk anda. Hai guys, Assalamualaikum. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini Zack sangat rasa bersyukur kerana apa? Zack jemput untuk berbuka puasa di Pavilion Hotel Kuala Lumpur, di mana Zack sangat-sangat berbesar hatilah. Sebab apa? Dah 2 tahun kita tak dapat nak keluar kan. Tapi Ramadan kali ini sangat istimewa sebab kita dapat bersama-sama dengan orang yang tersayang, dapat bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya. So hari ini, di puasa kali ini, Ramadan kali ini, kita nak tengok apa yang menarik dekat dalam. So, nak tahu apa menu dekat dalam ni untuk berbuka puasa? Ayo. Ni memang ngam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis. Tetapi yang ini yang menangkap perhatian Zack. Ada gulai kawah daging.
ada kari kambing mangga muda. Lepas tu ni guys, prepare 1, 2, 3. Telur itik masak cili padi dengan terung pipih. Dengar tajuk dia saja dah luar biasa. Jadi, oh situ. Ya, okey. Sorry saya nak pergi ambil lauk kat situ pula. Tak selera kan? Tapi kalau ni selera tak? Wah, pambalik Ingat ke dekat rumah Zack dia ada pambalik? Ngam, nak satu lah. Ya Allah, pelbagai juadah yang ada dekat sini dan antaranya adalah pencuci mulut. Dan buat yang penggemar makan dessert, this is the place. Alright. Okay, kami ada menyediakan antara 7 jenis mi dari pelbagai jenis dari serata negeri. Antaranya mi Jawa, mi Bandung, laksa Johor dan lain-lain. Untuk makanan panas di dalam kami ada makanan dari makanan etnik Cina, Melayu dan juga India. Kami menyediakan kambing dan juga daging premium untuk tetamu kami di Koyat. Menu hari ini ialah nasi Arab. Kami serve dengan daging daripada island. Kami ada dalam 80 jenis makanan. Jemput datang ke Koyat di Pavilion Hotel Kuala Lumpur. Okey, sebab boleh katakan hampir setiap tahun juga kita orang makan dekat buffet Ramadan di Pavilion Hotel ni. Dan tahun ni memang meriah lah berbanding dah 2 tahun kita tak ada buffet yang meriah macam ni kan. Hari ni saya dapat mencuba nasi daun lotus, and then ada special tadi, ada masak lemak telur itik. Memang best gila. Lepas tu ada grill kambing panggang memang best lah. Buah-buahan pula memang special kali ni Pavilion Hotel. Memang sebelum-sebelum ni pun tak ada. Memang saya dah pergi 2-3 hotel tempat lain pun memang tak ada. Dekat Pavilion Hotel ada buffet durian. Memang meriah lah, puas hati lah. Bulan puasa kali ni kan kita boleh makan durian. I think Muhibah Malaysia includes a lot of Malaysian food. Banyaklah daripada negeri Johor, ada laksa Johor, ada asam laksa from Penang. Personally, I like asam laksa, so I go for asam laksa. Korang kena try roast beef, sedap. Sedap yang boleh mimpi. Anda juga boleh berhibur sambil berbuka puasa tau. Sebab kita ada band yang akan meriangkan hati kita. Wow, nampaknya happy Zack kat sana. Sangat. Zack bila dapat pergi tempat-tempat yang begitu banyak makanan tu, memang nampak sedap pun. Tapi memang happy sekarang ni banyak buffet-buffet yang ada dengan pelbagai menu yang ada tu, memang kita nak makan tu dah kena susun tu. Kena susun strategi, tak boleh main bantai je lepas tu tak boleh makan nanti. Saya setuju. Ada orang memang akan ambil manis dulu, ambil masing-masing sikit. Lepas tu last sekali, dah masing-masing nak manis balik lah. Ada juga. Betul. Jadi selain daripada kalau kita makan, kita ada juadah yang ada tu, kalau ada persembahan pun best juga betul. Sebab kita rasa macam wah best je, lagi-lagi kalau suara je merdu. Alamak. Lepas tu lagu ni kita boleh nyanyikan bersama. Jadi untuk anda hari ni kami bawakan yang merindui, inilah dia kumpulan Rabbani. Waalaikumsalam. Wow, ini dia. Nampak semua sedondon. Sebab saya dengan Muaz tak sekali sedondon. Kalau tak kami pun masuk Rabbani. Tapi kena test suara dulu dia. Awak dah cuba? Daya lepas lah. Saya macam tak lepas masuk Rabbani. Sedap. Senang nak kenal sedondon. Sedondon. Okey, kita nak perkenalkan dulu lah. Mungkin di sebalik mas kan. Kita ada Rahmat. Kita ada Azadan. Dan kita ada Afandi. Asri. Lepas tu kita ada Lokman dan juga Din, yang panggil Din sahaja, dan juga Zulkifli. Sebab Rabbani ni memang betul. Kalau nak menghafal namanya, dia agak sukar sikit sebab abang-abang kita ni ramai orangnya. Bila dah berjumpa tapi orangnya mesra kan. Jadi Abang Rahmat mungkin boleh kongsikan perkembangan terbaru kumpulan Rabbani ni kan, sebab kita lama dah tak dengar ceritanya. Alhamdulillah kita baru menerbitkan single terbaru yang berjudul Husnul Khotimah.
Itu yang terbaru sekali lah. Oh, baru terbitkan bila? Bila bulan ni? Single terbaru, lagu Hafiz Hamidun, lirik Fitri Yahya. Kali pertama lah kita berkolaborasi dengan Fitri Yahya. Sebenarnya saya nak suruh, bukan suruh nak minta nyanyi sikit, tapi tu kita simpan kejap lagi. Sebab bila bercakap husnul khotimah ni kan, saya rasa ini adalah dekat dengan doa setiap orang. Macam saya sendiri pun, kalau kita doa, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kira husnul khotimah. Semua orang nak pergi dalam keadaan yang diridai Allah. Contohnya gitu. Jadi kita nak tahu juga, tadi saya tanya Muaz, baju sedondon ni kan, maksudnya adakah setiap kali show sedondon? Nak tahu juga kan? Tak, dia ada yang kita tengok kesesuaian. Sebab bila satu kumpulan tu ramai, satu kala nampak sikit. Kalau banyak kala serabut nanti. Tapi tengok majlis. Kalau majlis tu santai, memang kami mati kala lah. So kalau sebulan puasa ni dekat Dewan Perdana Felda, paling kurang 10 pasang baju lah. Lepas tu rotate lah balik. Kalau orang perempuan mungkin kalau 30 hari 30 pakaian. Saya tak nak cakap tu sebab saya terasa. Saya terasa. Tapi faham tu. Untuk orang lelaki memang kena faham. Tapi Abang Asri, kalau let's say dia kata kita hari ni kita baju kotak-kotak. Saya rasa saya tak nak, hari ni saya tak ada mood nak pakai baju kotak-kotak. Ada tak percanggahan pendapat setiap kali nak pilih baju-baju ni? Setakat ni tak adalah. Tapi rasa boleh tak macam tu lah. Tapi Vitonya Azadan lah. Pakai baju apa kan. Okey. Penata gaya tu kiranya? Dia kena memang lantik. Dia bahagian pakaian, dia bahagian kewangan, dia jaga jadual. Kami komplit semua ada. Baguslah. Jadi itu bila cakap boleh tak jangan pakai baju ni, sebenarnya tak muat lah. Biasa tak boleh tu tak muat ataupun tak basuh lagi ke, ataupun tertinggal. Baik. Okey. Muaz ni dia mesti tertarik ni. Dia sibuk awak nak join ke? Yalah, sebab saya tengok diorang ni daripada dulu sampai sekarang masih lagi akrab. Jadi mungkin kalau kita tengok Abang Man, dari segi keakraban ni, bagaimana nak memaintainkan rasa sayang, rasa cinta untuk sentiasa sepakat kita keluar single, okey, semua keluar single, jangan ada perpecahan kan? Ya, betul lah kan. Bagi saya senang je. Kita orang setiap hari bergaduh. Kita setiap hari bergaduh. Kita sentiasa berbincang lah. Apa benda yang kita gaduhkan tu. Betul. Jadi bila setiap hari berbincang, setiap hari kita ambil kata sepakat, jadi masa itulah kita saling menjalinkan ukhuwah. Sebab itulah sampai sekarang ni tak betul je. Itu saya lah. Saya tertarik nak cakap dari gaduh ni. Siapakah di antara kalian yang menjadi penenang ataupun okeylah yang jadi selalunya yang settle kan? Dia penenangnya makan je. Gaduh kita makan. Saja belum makan. Kan? Dia saya rasa dalam kumpulan ni memang kena ada percanggahan. Macam Abang sendiri mungkin kalau abang ni, kalau tadi ada jadual waju, jadual waktu, macam Abang sendiri, saya memang bercanggah dengan dia sebab dia Liverpool, saya bukan Liverpool. Orang surau. Orang surau. Dalam anggota Rabani, Din paling tua dan paling bergaya. Nampak tu. Tengok kasut dia. Sakit nak kena saya. Dia gaduh dia begini. Okey. Kita saya dengan Muaz sama. Saya rasa penonton pun sama. Memang kita dengar lagu Rabani daripada dulu lagi. Dan bila dengar husnul khotimah ni, kita boleh terbayang, adakah konsep lagu tu sama macam lagu Rabani yang sebelum-sebelum ni? Betul. Okey, asal lagu ni kita nak rakam, kami sebenarnya ada kerjasama dengan Datuk Hassan Ali untuk projek Kompleks Anjung Husnul Khotimah yang beliau nak bangunkan dekat Shah Alam untuk program-program motivasi. So kami datang idea, Datuk, kita kena buat satu lagu korporat. Tapi agaknya mungkin tak ada rezeki lagi. Saya cuma dah tercakap dengan Hafiz Hamidun dan Fitri Yahya, kita orang nak buatlah satu lagu lah tentang tajuk Husnul Khotimah. So dia orang dah buat semua, tapi projek dengan Datuk Hassan tu tak dapat diteruskan. Jadi saya share dengan Rabani, nak dengar lagu ni, nak ke tak nak? Kalau tak nak kita simpan lah. So Ustaz Asri kata kita ambil. Alhamdulillah tak lama lepas tu kami dapat kerjasama dengan Garam Sasa, dia sponsor untuk rakam lagu tu dan video klipnya sekali oleh Garam Sasa. Tu dia kita teruslah rakam dan sebagainya, dan kami ambil mesej tu kena pula dengan suasana sekarang ni. Kita baru habis PKP, tengok lirik dia memang sesuai lah untuk jiwa kita lah. Dah 2 tahun ni kita tak nak kerana COVID ni mengganggu emosi kita, semangat untuk bekerja. So dengar lagu ni, lirik dia memang bagus untuk kita yang penat bekerja. Ada juga macam contoh orang lain, aku je buat kerja, so dengarlah lagu ni.
memang meruntun jiwa untuk kita motivasikan diri kita. Yelah, semua orang pun saya percaya semua nak bangkit semula kan. Yeah. Kita berharap macam kita dapat jadi lebih kuat di masa hadapan. Sebab betul bila sebut pasal ramai orang rasa tertekan kan sebelum ni dan sebagainya lah. Saya tengok video klip dia pun seronoklah tengok macam bersesuaian dengan lagunya dan juga suasananya kan. Ya, kod yang sama juga. Saya nampak. Saya fokus ke baju dulu. Saya malah nak bagi tahu. Ya, terima kasihlah kepada Jamil Teluk Belanga, rakan-rakan nasyid kita juga. Minta add on lah satu untuk Muaz. InsyaAllah boleh. Jadi kalau kena ada kolaborasi lah lepas ni. Single baru nanti. Robani X Muaz X Dayah. Allah. Tak tahulah single tu jadi apa. Jadi double triple. Kalau kita tengok kan, dari segi pemberian ataupun pembahagian vokal ni, bagaimana agaknya? Siapa yang paling banyak? Siapa yang base-nya? Adakah sama daripada dulu macam tu dia punya format dia? Dia vokal kalau kat studio ni kita semua arung lah. Solo confirm lah Zul. Yang lain tu part second ke third ke bass ke kita buat semua sekali. Tapi bila show tu ada part bagian masing-masing lah. Dia dah kekuatan dekat kata second. Kalau low ada yang biasa-biasa gitu lah. Kena ambil tahu semua part lah. Zul selaku yang nyanyi banyak tu dia maintain. Bila lagi giliran saya? Enggak, saya pegang mic. Tunggu. Saya pegang mic dia dah lama dah saya cakap dia. Tengah menghafal. Menghafal lirik. First time nak buat live tak tengok lirik lagu baru lah tu. Bagaimana bang dari segi nak maintain suara kan? Kita tahulah dari segi berapa puluh tahun ni bang. Orang Malaysia ni satu saya tengok dia expect sama je orang tu. Walaupun orang tu dah berumur tak macam dulu pun dia tak macam dulu tak habis. Jadi macam mana kita nak maintain? Maintain biasa kalau nak maintain ni kena selalu lah. Kalau bersukan tu jangan berhenti ya. Lagi kena berlari selalu kan. Macam suara macam tu juga. Kena selalu menyanyi lah. Latih suara untuk sentiasa adalah dia punya lengkong kotak ni kan. Baik, okey. Macam Abang Din tu dianggut-anggut ni macam setuju tadi tu. Kan? Dia semua setuju. Ya, macam Abang Din sendiri kan. Macam kadang-kadang bila tak salah tanya orang. Bila Abang Din macam tadi kiranya macam menjaga vokal. Kalau macam Abang Din sendiri cabaran bila nak buat recording. Kadang-kadang orang kata praktis tu sedap dah bila sampai lain pula bunyinya. Abang Din macam mana? Dia kadang-kadang kita duduk dalam studio tu memang kena dengar dululah. Kena study jugalah. Pasal dia memang ke laut dah pergi dia. Kan? Jadi kadang-kadang ada setengah komposer tu dia dah set awal dah. Mana kita masuk pakai headphone dah dengar okey. Engkau buat solo 2. Kita hafal apa yang dia dah setting tu. Tapi Rabani sibuk. Kebiasaannya last minute masuk studio waktu tu nak tengok lirik dan sebagainya. Bila single tu dah keluar tak hafal nak nyanyi. Tak, saya nak tanya ni, ini luahan hati mengadu dengan saya ke macam mana? Tak, bila sebut mengenai masing-masing penonton tak dengar lah. Tak, bila sebut masing-masing busy ni alhamdulillah juga. Apa lagi selain daripada menyanyi yang lain. Dia sebenarnya waktu PKP artis ni dia kena kreatif. So walaupun tak ada show kena buat sesuatu dekat laman sosial. Sebab sekarang ni memang online saja. Dia macam kami alhamdulillah kita cuba aktifkan laman sosial kita tu. Waktu awal PKP ada yang memasak lah apalah kan dan sebagainya. Jadi bila lepas PKP kami start bulan 3 alhamdulillah full. Alhamdulillah. Kami pun happy dengarlah dan kami berharap kami pun full jugalah. Ya. InsyaAllah. Betul saya free date tu. Bagi semangat kat kumpulan nasyid baru ni. Betul. Bangun cepat. Itu tajuk lagu next Bangun. Puasa daya bakar. Baik. Okey, sebenarnya kejap lagi kita akan bersama dengan kumpulan Rabani. Saya pasti anda merindui nak dengar suara mereka. Betul. Tapi sekarang ni Muaz kata ada benda nak cerita. Saya nak kongsikan bersama dengan anda kalau anda yang terlepas untuk menyaksikan persembahan-persembahan yang istimewa. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Grammys. Jangan risau kalau secara langsung terlepas, anda masih ada lagi peluang untuk menyaksikan pembinaan anugerah dan persembahan menarik dari BTS, ada Billie Eilish, ada Olivia Rodrigo dan ramai lagi. Jadi jangan lupa saksikan secara percuma ditonton tayangan masa terhad. Jangan ketinggalan. Anda boleh layari www.tonton.com.my. Yes. Okey. Jadi sekarang ni saya rasa saya dengan Muaz nak latih vokal sebab nak tengok boleh tak join Robani. Ambil tu. Setiap insan pasti merasa kita iklan sekejap lagi kembali selepas ini. Dia
Muaz, saya faham orang nak blender. Tapi saya tak pernah tengok orang blender benda kosong. Nampak sangat dekat situ, Muaz. Saja nak buat gimmick sebenarnya. Nampak macam kita pandai masak. Oh yelah, tadi kita kat dalam, kita kat luar. Lepas tu konon-konon masak pula ni. Tapi saya rasa kita bukan orang yang layak untuk buat demo masakan lah. Betul. Orang yang layak di sebelah sana, yang berbaju bunga-bunga. Ya. Yang kurus. Chef yang cantik. Yang sentiasa muda. Ya. Okay. Pujian-pujian, ya Allah, alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah. Yes. Terima kasih banyak kan. Okey, apa pun terima kasih kepada TV3 Borak Kepercayaan kerana undang chef pagi ini menceriakan suasana di bulan Ramadan ini. Terbaik, alhamdulillah. Okey. Tadi bila saya sebut chef ni nampak kurus, dia happy tau. Jadi chef, kalau chef kurus ni mesti ada menu-menu yang diet yang chef buat sampai boleh jadi kurus. Ya, memang ada. Hari ini kita nak berkongsi tentang apa tu ilmu resepi diet kita yang boleh jadi slim daripada 83 jadi 76. Gitu. So yang penting suka jatuh dah emas ni untuk mencai. Okey, kita nak berkongsi dua resepi hari ini, iaitu pertamanya kita nak buat oat berlauk dan juga jus kurma. Okay. Oh, oat berlauk ni bunyi dia macam sedap je kan? Sedap je. Okey, pertamanya kita ambil oat ni ya. Kita kembangkan dahulu sini, masuk kembangkan dia, kembang dia. Ini bukan overnight lah kiranya. Betul. Ya, betul. Ini oat yang dimasak. Betul, oat dimasak. Lepas tu kita sekejap dia masak ni dah akan kembang. Oh, sekejap je. Oat memang sekejap saja, tak lama pun tengok dia oat dia. Okey. Biarkan mendidih sekejap. Okey. Terus kita masukkan dalam. Wow, okey. Wow. Ni kira apa chef nama dia bubuk oat ke? Ya, bubuk oat. Lepas tu kita masakkan ayam. Kita masukkan minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun sihat ya, chef? Ya, betul. Minyak zaitun dah sihat, mengandungi vitamin E yang banyak. Okey. Bawang Holland, bawang putih. Bawang Holland. Kita kacaukan dia, mana dia sedikit dia. Dia. Chef, kalau chef sendiri sahur ada tak chef cuba menu yang chef buat hari ni? Biasa kalau sahur memanglah memang diet, minum air banyak dan sebagainya. Dan memang benda-benda yang untuk dah cukup lah rasanya kembang badan. Berbuka pun sedap ni chef. Ya, memang ini untuk berbuka dan juga bersahur. Dua-dua boleh? Boleh. Lepas tu kita masukkan isi ayam. Isi ayam. Chef, kalau saya nak obor seafood ke apa lain boleh juga? Boleh. Kita masukkan isi ayam. Kita biar dulu sementara chef tu apa kan masukkan ayam tu. Kita nak tanya chef. Dia akan kembang macam ni ya chef? Ya. Oh, tak ada masalah dah. Dah okey dah tu. Chef sendiri kan, saya tadi borak kan Muaz. Katanya chef hilang 5 kilo. Chef ceritalah sikit chef buat apa ni? 5 kilo tu banyak tu kan. 5 kilo berkaitan umur macam kita ni nak senang nak turun 5 kilo. Betul. Bertambah kembang gitu kan. Tapi dengan chef ada disiplin di sini. Pertamanya pagi-pagi chef swimming. Swimming. Jaga makanan, banyak minum air. Tidur cukup. Tidur cukup. Tapi apa bulan puasa ni tak ada swimming je. Ya, makan buah, sayur-sayuran yang banyak. Air penting. Janganlah ambil manis. Janganlah ambil kuih-kuih. Mana-mana gila kau. No. Tak boleh. Dulu dia pun minum manis juga. Ya, dulu kembang. Sekarang dah. Betul. Orang kata kita kurangkan manis. Ya, betul. Kalau nak manis tu terasa, saya punya coach cakap makan buah. Ya, betul. Buah penuh nutrisi. Tak ada masalah. Lepas tu kita masukkan garam. Okey. Garam sedikit. Garam. Dia kan ayam dengan bawang pun bau dah sedap. Ya, betul. Chef, kalau tak letak garam tak boleh chef? Kena garam penting. Garam penting. Tak payah banyaklah kalau tak mampu kan. Okey, kita masuk garam. Lepas tu kita masukkan lada sulah. Okey, lada sulah. Simple je, memang letak je kan. Letak tu. Ni menu yang sesuai untuk diet chef Ya, betul. Ni diet masak ni. Gunakan minyak zaitun. Tak nampak masak saya simple je. Saya rasa kalau bujang pun diet. Senang je. Senang je. Lepas tu kita masukkan cili.
cili, bawang. Lepas tu saya masukkan daun selasih, daun bawang. Okey. Kita gaul sekali dulu, tak apa. Itu chef dia nak buat aroma dia lagi naik Ya, ataupun betul. ada untuk sihat ke macam mana? Ya, untuk aroma bau dia naik dan menyelerakan. Warna juga memang peranan. Untuk menarikkan selera kita, memang peranan dia. Lepas tu, kita taruh dia tadi. Oh, macam tu je, simple je. Macam betul lah, macam bumbu lah Raya. Tapi ada berasa atau Muaz? Ya, betul. Dah siap yang pertama. Dah siap. Lepas tu kita tabur sikit bawang. Kita tambah lagi topping tu bagi nampak lebih menarik. Lebih menarik. Ini siap. Dah siap yang pertama. Ini dia. Deng. Okey. Nampak ke nak tunjuk member dia pegang. Ini kita pergi kepada nanti kita baru yang kedua pula. Yang kedua adalah jus kurma. Jus kurma. Jus kurma. Sedapnya ni memang menyelerakan. Okey. Chef, kalau jus kurma ni selalunya orang nak buat, orang dah tahu dah letak kurma, letak susu, dah siap betul, lah. Memang simple je. Macam tu je lah caranya. Okey, sebenarnya bagi chef, saya nak berkongsi pula dengan anda apakah bahan yang selain pada kurma dan juga susu ya. Okey. Yang untuk kesihatan anda juga. Okey. Pertamanya kurma ni biasalah kurma, tak kisah kurma apa saja yang boleh pakai. Okey. Lepas tu kurma tu naklah direndam dahulu. Oh, jangan masuk biji tu. Jangan masuk bijinya, keras jadi kan. Direndam, lepas tu baru masukkan dalam ni. Masukkan direndam ni kira satu malam boleh? Tak ada, dalam setengah jam je. Setengah jam okey. je. Kalau semalam mana jadi masam. Jadi masam. Tak sedaplah pula. Lepas tu kita masukkan susu segar. Susu segar ya. Ini kira idea lah untuk anda. Bagi chef tunjuk. Susu macam ni dah sedap ni. Itulah tengok pun. Aduh. Menyelerakan kan. Tambah ais pula. Hancur ayo. Yang pentingnya kita masukkan sedikit larutan sole ya. Sole ni. Apa tu? Larutan garam. Sebab ia mengandungi 84 zat mineral yang diperlukan oleh tubuh badan dia. So balance dia manis, lemak dan bertambah lemak. Kan? Jadi kita masukkan. Ini yang Muaz dari tadi nak ni apa ni chef? Blend. Blend. Dia nak sangat chef. Bagilah dia blend. Bagi saya blend chef. Okey. Bagi dia blend chef. Okey Muaz. Blend lah. Blend lah. Berapa lama chef? Chef. Kalau ini kan sesuai untuk kalau kita berbuka, kita minum boleh terus kenyang. Ya, betul. Kepada anda, inilah penting untuk berbuka sebab dia dipaham kalau tadi dia bercerita tentang kurma, betapa besarnya, banyaknya khasiat kurma ni dan bertambah dengan susu memang terbaik untuk kesihatan kita. Energi. Sebab kurma ni, ya Allah khasiatnya yang teramat-amat dan memberi tenaga seharian kalau kita berpuasa. Betul tak? Betul. So, ni dah siap. Okey. Dah siap. Sama ada anda nak tapis ke, tak tapis pun kalau tidak tak tapis pun boleh chef kan? Bolehlah rasa dia punya cancur tu kan. Kepekatan dia. Ini kan sebenarnya chef memberi idea daripada kita makan minum air manis semena-mena yang tiada khasiat. Baik kita ambil sesuatu yang sedap dan juga berkhasiat. Memanglah. Wah. Jom kita. Jangan chef. Jom kita. Jom kita tengok. Jom kita tengok. Itulah dia cerita tentang kurma ni. Bulan-bulan puasa ni kan. Itulah jadi saya dengan Muaz rasa chef ni memang sangat pantas lah. Dia dua memang cepat. menu. Yalah mana tak pantas. Kalau tak pantas jenis energi yang bagus ni, masa kan bulan kita boleh berniaga. Berniaga di bulan Ramadan. Berniaga kat mana chef? Saya berniaga di Taman Malawati, Ulu Kelang belakang Malawati Mall. Nasi goreng dan juga ketiau CYJ. Wah, apa tu? Bajet. Bajet berapa ni? Sebelah. Kalau RM5 je. Murah. RM5 kepada anda yang ada sekitar Ampang ni. Jom serbu chef hari ini dan selamanya. Saya takut chef bukan sangat serbu makanan. Chef kita selfie. Boleh je. Dan untuk anda kita juga ada di sebelah chef tu ada jual nak tahu kat mana chef ada jual roti John gemuk. Roti John gemuk. Wow, besar tu. Murah je. Memang kena pergi bazar lah macam ni. Kena pergi bazar. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang berniaga di bazar tu yang sama-sama membantu chef dan sebagainya. Terima kasih. Dan jangan lupa follow IG chef. Chef yang Jamil _ Macam ni senang lah chef.
Kami duduk sini, saya cakap. Yalah, saya boleh sabar. Saya habiskan show dia terus. Itulah. Dan yang pentingnya kita kena jaga kesihatan kita di bulan Ramadan ni. Pastikan tidur cukup. Jangan lepas sahur tidur, jangan tak boleh. Badan jadi kembang. Badan tak sedap tau lagi pun. Lepas sahur terus tidur badan tak best. Memang pening, penat dan juga badan jadi lapar. Mulut rasa macam nak oil dan sebagainya. So jangan tidur. Baca Quran dan mengemar rumah. Itu patutnya kan. Ini badan apa? Maksudnya apa pun tak dapat ya, Chef. Betul. Okey, ini kiranya tips. Saya rasa kita nak tanya. Betul. Pasal tips Chef dah bagi tahu. Dengan Chef ni senang. Senanglah. Saya panggil je. Chef, habis okey ni yang diet lah kan. Ala-ala Chef dah cakap. Chef masak ketiau tu kan? Ya, betul. Chef kata ketiau apa semua tu. Ketiau ni macam mana pula? Ya, kita tahu kalau tengah kat bazar ni orang ketiau ada banyak, Chef. Betul. Ketiau ada banyak. Macam mana kita nak tahu beza ketiau yang sedap dengan ketiau yang tak sedap? Untuk maklumat rakyat Malaysia, ketiau Cik Jamil memang orang tahu ketiau purba. Ketiau kerang purba. CY dia orang tahu dan memang sedap. Kerang purba? Ketiau kerang purba. Sebab apa kerang purba? Dia orang yang masaknya purba remaja. Aduh, kalau kata Chef mesti ada jawapan juga. Ada. Aduh. Remaja purba yang masak je kan. Tak sedar diri lagi tu. Dan jangan lupa ramai-ramai. Jom kita ke Bazar Ramadan Taman Mualawati petang ni dah selamanya. Gitu. RM5 je. Okey. Chef. Ni yang last kali lah, kan? Okey, mungkin Chef boleh bagi tahu apa-apa tentang salam Ramadan dekat semua. Tadi dah share tips last lah. Jadi kepada rakyat Malaysia yang setia bersama TV3 ni, dan utamanya Borak Kepetian, saya mengucapkan salam Ramadan untuk anda. Jaga diri anda baik-baik. Sama-samalah kita menjaga kekal sihat dan jaga puasa kita tu. Ya, betul. Ya, kan? Maklumlah, makanan banyak-banyak, macam-macam ada. Kan? Tergugat juga kan? Awas jangan lupa dapatkan kerang purba. Ya. Bersama dengan ini Celebrity Chef kita, Chef Jamil. Terima kasih banyak-banyak, Chef. Betul lah. Bila kita makan semua sihat ni, kita punya energi pun luar biasa. Ya, memang. Badan kita jadi sedap. Jadi kita harapkan dengan perkongsian kita pada hari ini, diet Ramadan ini sedikit sebanyak dapat memberikan input kepada anda yang memang nak turun berat badan. Tak ada yang mustahil daya. Memang boleh. Betul. #misi Ramadan bersama. Betul. Jom. Jom kerja Chef di Taman Mualawati. Bukan kerja Chef. Kita nak diet. Iyalah, diet juga. Kerja Chef tak dapat diet. Chef diet. Macam goreng tu. Berpeluh. Okey, Raya. Kepada anda semua, besok kita akan bawakan untuk anda sesuatu yang menarik mengenai sukan sunnah. Ya. Menarik. Hari ini kita cerita diet, kita sambung pula esok sunnah. Betul. Jadi terima kasih banyak kerana bersama kami daripada mula rancangan sehingga penghujung. Ya, masih awal lagi pagi ni. Tapi tadi ingat tak kita cakap Rabbani, ya Allah, rindu. Jadi kepada anda semua yang rindu dengan persembahan abang-abang kita yang hebat dengan lagu terbarunya, kita akan tinggalkan untuk anda bersama dengan Rabbani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa lagi. Itulah kehidupan, rintangan, halangan, cabaran tak berhenti. Terkadang teguh iman, terkadang hilang arah. Bersaksi air mata, merawat hati yang mencari husnul khotimah. Tiada
mencari husnul khotimah. Moga ada kesempatan menjejaki jalan pulang, maghfirah darinya ke akhir usia. Segala yang indah cuma